Iman. Macam mana sihat? Iman sihat. Tapi tak apa nak ni dah. Apa? Dah umur dah. Lupa. Dah okey. Cuma dia tak apa nak ni lah, tak apa nak terkehan. Umur lah. Tapi duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali bertemu dalam bulanan Selasa malam Rabu malam Khamis minggu yang ketiga. Dan kuliah ini yang pertamalah untuk saya di sini setelah kita berehat lebih hampir 4 bulan kerana corona ataupun COVID-19 yang Allah Ta'ala turunkan ke atas dunia ini sebagai satu bentuk musibah dan ujian untuk kita juga di Malaysia pun tak terlepas. Tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni kalau ikut niat saya tak cadang untuk kita buka kitab. Minta maaf lah. Pasal cadang saya untuk bincang fatwa-fatwa hukum syarak yang berkaitan dengan corona. Saya cadang menyebut perkara ini kerana sepanjang 4 bulan ni, bermula daripada 18 Mac sampailah hari ini, dan sehari dua ni agak kurang kedengaran, berkaitan dengan fatwa-fatwa yang melibatkan hukum syarak, yang melibatkan amalan kita, ibadat kita, khasnya di Malaysia, lebih khusus di Kedah kita ni. Saya dengan tuan-tuan mungkin dengar juga orang duk cakap, duk kata seolah-olahnya kan fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan selama 4 bulan dan sebelum tu sikit, ada yang kata ni mai kok mana, ada yang kata ni syariat kah, dan ada juga yang kata mufti ni komen. Pasal apa komen? Kerana nak keluar fatwa pun, nak keluar fatwa tentang hukum agama pun, mufti ni pi tanya Menteri Kesihatan, menteri duk pi tanya Menteri Keselamatan Pak Long Mei. Jadi depa kata kalau nak keluar hukum pun tanya Menteri Kesihatan, Menteri Keselamatan, komanlah mufti. Tuan-tuan, ini cakapan orang. Tuan-tuan, tapi dalam keadaan itu, tuan-tuan, masya-Allah, ramai lagi lah orang yang pasien, dia sedar diri, yang dia kata dia ni orang awam. Saya ni orang awam di segi agama. Di segi hukum syarak, saya ni hanya orang awam. Mana awam ni, saya bukanlah ulama, saya bukanlah mujtahid, saya bukanlah mufti. Maka kewajipan saya turut saja fatwa tu. Pasal mufti bila nak keluar fatwa, tuan-tuan puan sekalian, dia bukan seorang. Dia ada ahli jawatankuasa fatwa, termasuk saya jugalah, tuan-tuan dan sekalian. Maksudnya jawatankuasa tu duk bincang hukum yang macam-macam. Jadi tuan-tuan dan sekalian, bila orang awam dia sedar diri dia, senang kerja, mudah cerita. Dia tak bergeger, dia tak riuh, tuan-tuan. Ini habaq kata, kenapa saya nak cerita fatwa tu malam ni? Apa antara yang jadi kejutan? Fatwa yang paling kita terkejut mula-mula, tak wajib pergi Jumaat.
18 Mac pukul 3 petang kena start duduk rumah. Ingat ke tak? Kita tu pagi dum lila kalau start ni pukul 3 petang nak kena duduk rumah. Nah, tapi hari pertama tu dia banyaklah kelonggarannya. Tuan-tuan, tak apalah. Step pertama segi fatwa ni, tuan-tuan, dalam lebih kuranglah 2 bulan juga, 8 kali Jumaat. Nah, kita tak boleh pergi Jumaat. Bila fatwa tak boleh pergi Jumaat tu mula keluar. Jadi adalah suara-suara sumbang ni yang mengatakan bahawa Islam ke tak ni? Betul ke tak ni? Pasal apa? Duk biasa Jumaat. Duk biasa wajib Jumaat. Tiba-tiba tak boleh pi. Bukan kata nak pi tak apa, tak pi tak apa. Ni tak boleh pi terus. Yang kata anak qaryah, Tok Imam pun tak boleh pi. Tok Bilal pun pi bang balik. Dia bunyi, dia kata Islam ke tak ni? Saya ingat tuan masa tu negeri pertama yang tak boleh pergi Jumaat Perlis. Masa Perlis mula kata tak Jumaat, tak boleh pergi Jumaat, tuan-tuan, kita kat belah Kedah beruyuh kak. Islam ke tak ni? Tiba-tiba minggu depan kita pula tak pergi Jumaat. Tuan-tuan, sebenarnya dia bukan cerita Perlis ke Kedah ke apa-apa. Ini hukum syarak. Kejutan yang kedua segi fatwanya bila reda sikit tuan-tuan sekalian ialah Jumaat boleh tapi 12 orang. Hak 12 orang ni pun celaru tuan-tuan. Ada dok komen, hey kita Syafi'i 40. Tak dok biasa di 12. Mari ikut mana 12 ni? Dah tak boleh pergi 40, tak payah buat Jumaat terus ya. Tuan-tuan, ada yang cakap lagu tu. Dan kita tuan ada bincang segi fatwa ni. Kalau nak bincang 12 ni, kenapa 12 tidak 40 sebagainya tuan? Ikut nasihat Menteri Kesihatan dan ikut pandangan Menteri Keselamatan MKN. Tuan-tuan sekalian, pasal apa? Pasal tuan-tuan kena ada kolaborasi ataupun mesti ada gabungan, kombinasi antara hukum agama dengan tuan-tuan perkara-perkara yang orang kata jadi sandaran pada hukum tersebut. Baik, 12 orang pula terkejut depa. Kemudian lepas reda sikit, tuan-tuan sekalian, boleh pergi Jumaat minimum 40 tapi maksimal 60. Tuan-tuan, masa maksimal 60 tu bunyi pula dah, iaitu dia kata dia kata apa? Dia kata market boleh ramai, masjid tutup. Bunyi pasal apa 60? Tuan-tuan, yang 60 tu sempat sekali Jumaat saja. Kemudian lepas reda sikit minggu depan tu kita dah kata bahawa minimum 40 orang Jumaat dan maksimal ikut keluasan masjid. Ikut keluasan masjid dan ikut kemampuan masjid. Dengan jarak 1 meter macam tuan-tuan duk tadi tu. Itu tuan-tuan, akhirnya ada pula dia kata masjid luas dia kata lagu tu. Tapi hak boleh pi separuh sahaja. Macam-macam. Tuan-tuan, dia bunyi juga. Jadi tuan-tuan sekalian, itu antara kejutan. Yang berikutnya tentang tuan-tuan sekalian sembahyang tarawih di rumah. Kejutannya apa dia? Yang terkejutnya tak ada siapa bincang 8 ke 20. Itu kejutan jugalah. Bukan tang sembahyang tu, tang tak bincang tu. Tahun sebelum tuan kalau nak Ramadan mesti bincang 20 tarawih, 8 bukan, 20 Syafi'i, 8 Wahabi. Ada sebagian orang yang kurang faham kata lagu tu. Tapi kita ni bila-bila pun 8 pun ya, 20 pun ya. Biasalah bincang. Tapi tahun ni kejutannya tak ada perbincangan. Kejutan juga. Pasal apa ustaz? Pasal kau hak kata tu pun nak jadi tok imam tahun ni. Itu jawapan kita kemudianlah. Kemudian kejutan yang berikut ialah tuan-tuan sekalian, laungan azan. Laungan azan. Hak mula-mula tuan-tuan tukar azan ni 18 Mac tu orang tak pernah bincang. Esok ada fatwa kata kena tukar sikit. Hayya 'alas salah, hayya 'al fatukar kepada ala sallu fi buyutikum. Tuan-tuan, masa mula Tok Bilal bang dapat arahan daripada Jabatan Agama, tuan-tuan, ada rumah pembening. Ni bang kok mana pula?
Jangan kata kita yang duduk rumah pun dengar tak ketahuan apa dia ni. Tuan-tuan, Tok Bilal pun kena berlatih. Pasal takut silap. Nah, nak tukar hayya 'alas salah kepada ala sallu fi buyutikum. Ada orang tambah ala sallu fi rihalikum. Ada orang kata sallu fi buyutikum. Ada pula yang kata as-salatu fi buyutikum. Tuan-tuan, tu punca tu dengar ujung-ujung telinga adalah yang disebut bunyi hak ikut dengar dia lah. Kan, ada jatuh, ada kurang, apa lebih kurang dia tak kira dah. Kejutan juga tuan-tuan sekalian. Nah, dekat-dekat 4 bulan tu nak ubah lagu tu. Tuan-tuan, kemudian yang kejutan berikut ialah sembahyang raya di rumah. Duk biasa tuan-tuan di masjid ataupun di surau. Setengah tempat buat di padang ataupun stadium. Tahun ni tuan-tuan kita sembahyang di rumah. Kejutannya apa dia? Semua jadi tok imam. Hak lelaki lah. Dan semua jadi tok khatib. Kejutan lagi bila tok khatib berkhutbah, dia pegang macam-macam. Ini pun tuan-tuan kisah sejarah juga. Ada yang pegang mop nyapu batang mop. Ni dia tunjuk gambar lah. Ada yang pegang tuan-tuan sekalian apa nama senapang. Itu mungkin lebih tepat kepada sunnah. Kan? Ada yang pegang pedang, ada yang pegang tuan-tuan sekalian kipas tinggi tu, dia pegang kipas tu. Ada yang pegang tuan-tuan payung pun ada. Cap macam-macam. Tuan-tuan, nah abang kata ini semua berlaku dalam keadaan kita ni tak pernah hadapi keadaan sedemikian. Itu antara benda-benda yang berlakulah isunya. Jadi saya nak kutip satu-satu secara ringkas setakat mana sempat je lah. Kalau ikut saya sekarang ada sikit bengkel di Pulau Pinang. Saya lagi lepas nak pergi tu ya. Ada sikit saja itu atas apa nama ni, saya lah bukan tuan-tuan, tak ajak pergi. Cuma saya nak ulas setakat yang boleh, kerana kita SOP dah setakat insya' sahaja. Tuan-tuan pun faham dah. Untuk faham dah. Baik tuan-tuan sekalian, jadi isu yang pertama yang orang duk kata tak wajib Jumaat ni mai kok mana. Sampai tuan-tuan orang sembang, kita takut Tuhan ke takut corona? Bila kita kata tak wajib Jumaat kerana corona punya cerita, ada orang pergi duk komen. Kita ni takut Tuhan ke takut corona? Hak bagi mati Tuhan, bukan corona. Takut corona sampai tapi Jumaat ni apa cerita? Komen sangatkah kita ni tuan-tuan? Ada seorang dua yang cakap lagu tu. Kita duk biasa pergi Jumaat, tiba-tiba tak boleh pergi Jumaat kali dengan tu imam. Mai kok mana ni? Oh, nasihat Menteri Kesihatan, nasihat Menteri Keselamatan. Ni benda agama, bukan benda kesihatan, bukan benda keselamatan. Tuan-tuan sekalian, ini bercakap orang awam yang tak pandai. Saya nak kata lagu ni, hukum asal Jumaat adalah wajib. Al-aslu fil Jum'ati al-wujub. Hukum asas sembahyang Jumaat bagi orang yang wajib Jumaat yang cukup syarat wajib. Hukum asas. Tetapi ada ketika sembahyang Jumaat yang wajib itu tak wajib. Betul tak? Ada ketikanya hukum solat Jumaat yang wajib itu ditukar jadi tak wajib. Bila hak wajib Jumaat itu hukum syarak, tiba-tiba berlaku sebab musabab mengatakan Jumaat tak wajib. Tak wajib Jumaat masa ada sebab itu hukum syarak ke tidak? Setengah orang kata hak sembahyang tu yang hak wajib sembahyang tu hukum syarak, hak tak wajib sembahyang tu bukan. Tak betul. Kita tuan-tuan tak lepas daripada hukum syarak. Start celak mata sampai pejam pula hukum syarak duduk dengan kita. Wajib Jumaat hukum syarak. Tiba-tiba ada darar, ada mudarat menyebabkan tak boleh pergi Jumaat. Tak boleh pergi Jumaat tu hukum syarak. Siapa pi bila orang kata tak boleh pi, dia pi berdosa pula. Setelah mana mufti bagi nasihat kepada sultan, sultan setuju berkenan dengan fatwa tersebut, dari satu perintah raja kepada rakyat, tiba-tiba kita kata aku nak pi juga.
aku tak kira. Tuan-tuan, dia pergi main seorang-seorang. Ada kawan tu pun sekalian punya nak habaq, dia semangat atau sayang macam ni, pi tengok kulak pagak takat gambar mula Facebook. Sedih lah kata abang macam tak nak mai. Baguslah perasaan tu. Tapi nak habaq kata tak wajib pi Jumaat pada awal-awal corona tu pun sebenarnya hukum syarak. Tuan-tuan pun sekalian, saya nak sebut ni contoh dan kitab fiqh, kes-kes keadaan yang kadang-kadang tak wajib Jumaat. Sakit, tuan-tuan sakit, dermin. Korea tu tuan-tuan, kalingan tuan-tuan ada 40 orang aja. Tiba tuan tak mai, tinggal 39. Tak cukup jumlah Jumaat. Nak mai tuan-tuan, dia dermin. Pasal apa dermin tuan-tuan? Belaga, melemu ke apa ke, tak kira lah. Accident. Patah kaki. Tuan-tuan, tengah baru duk balut simen. Tuan-tuan, tulang pun kira baru duk masuk. Tak tumbuh lagi. Bukan senang, nak angkat kaki pun tak boleh, tambah berjalan lagi payah. Baik, orang yang macam tu saya tanya lah, wajib Jumaat ke tak? Dia orang nombor 40 dalam Korea tu. Tak ada ahli Jumaat yang nombor 41. 40 tu tang dia. Tapi dia pula tuan patah kaki. Wajib Jumaat tak? Jawapannya tak wajib. Ustaz, Jumaat tu wajib? Ya, betul. Wajib tu hukum syarak untuk Jumaat. Tapi oleh kerana kawan ni dah sakit, payah nak bergerak, kalau dia main juga sakit bertambah teruk, maka syarak kata, hukum syarak kata dia tak wajib Jumaat. Tak wajib Jumaat atas dia tu pun hukum agama. Tuan-tuan bos sekalian. Yang kedua, yang disembang kata tuan-tuan bos sekalian, siapa takut corona lebih dari Tuhan lagi. Takut Tuhan main Jumaat lah. Tak main Jumaat macam takut corona lebih pada Tuhan. Syirik kita. La ilaha illallah. Tak pi Jumaat kerana mengelak corona, dia pi duk kata syirik. Pasal apa? Takut corona lebih dari takut Tuhan. Seolah-olah corona pun ada juga power. Boleh menyebabkan sakit ke apa, akan mati, dia pun takut sampai dia berkata jadi syirik. Wal'ayazabillah. Itu kenyataan yang tentu sedikit salah. Yang sebetulnya tuan-tuan sekalian, tak wajib Jumaat semasa awal corona tu. Yang kita tuan-tuan panik juga. Nak keluar rumah tak berani. Pasal apa? Takut kena corona. Pasal masa tuan duk tengok gambar, ada rebah sana, ada rebah tang ni. Tuan-tuan, depa kata itu corona. Sana mati, sini mati. Kita tuan dengar takut. Duduklah rumah tuan-tuan. Pasal apa? Berusaha ikhtiar untuk mengelak tuan-tuan kena sakit yang bawa pada kematian. Tak apalah. Jadi saya nak katakan bahawa asas hukum tidak wajib Jumaat masa itu adalah Allah Ta'ala menyebut wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Betul ya? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah hampa campak diri hampa dalam kebinasaan. Jangan hampa sengaja pi duk cari binasa. Jangan hampa pi buat benda yang boleh menyebabkan hamba jadi binasa. Maksud binasa, sakit, mati dan sebagainya. Tuan-tuan, oleh kerana kata doktor yang pakar dalam bidang dia, corona ini kalau terkena jangkitan dan dia boleh menyebabkan kematian. Mati ramai tuan, kita ingat sikit. Malaysia kita alhamdulillah sikit, 1.4% saja meninggal daripada keseluruhan yang kena. Tapi kemarin saya dengar berita, kemarin tuan-tuan sekalian, parlimen sebut lebih 500,000 orang meninggal seluruh dunia. Lebih 500,000 juta. 12 juta yang kena jangkitan, lebih 500,000 juta, 500,000 lebih yang meninggal kerana corona ni. Duk dengar hal tu tuan takut kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala angkat dan redakan corona pada negara kita dengan begitu, orang kata apa, segera.
Alhamdulillah. Tapi ada juga tuan-tuan sikit-sikit lagi kena pakat-pakat berusaha dan berikhtiar. Jadi Quran kata jangan kamu campak diri kamu dalam kebinasaan. Tadi Jumaat hukumnya wajib. Surah Al-Jumu'ah Allah Ta'ala kata apa? Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Betul tak? Bila di azan diajak datang solat Jumaat pada hari Jumaat, fas'au maka silalah kamu datang segera untuk solat Jumaat. Ayat itu suruh mai Jumaat. Ayat kedua kata jangan campak dari kamu dalam kebinasaan. Tiba-tiba nak mai tunai kewajipan Jumaat, bimbang ada kebinasaan. Sebab kata pakar perubatan, Corona ini boleh berjangkit dengan mudah. Jangkitan tu pula dengan cara sentuhan. Sentuhan boleh berlaku dengan cara bersalaman. Bersalaman tu pula berlaku bila ada perjumpaan. Perjumpaan itu berlaku bila ada perhimpunan. Berhimpun tu pula antara sebab buat solat Jumaat. Tu dia punya tangga-tangga dia. Kok mana ni Corona punya cerita Jumaat tak wajib? Jumaat tak boleh pi. Kerana Jumaat itu bermaksud berhimpun. Bila berhimpun maknanya berjumpa. Bila berjumpa maknanya apa? Tuan-tuan akan bersalam. Standard lah orang kita ni. Bila bersalam, tuan-tuan, dia ada sentuhan. Sentuhan itu barangkali akan tuan-tuan menyebabkan Corona berjangkit. Kita bukan tahu kawan kita di main mana apa semua masa tu. Maka fatwa mengatakan tak wajib Jumaat selari dengan agama. Atas prinsip yang Nabi kata la darar wala dirar fil Islam. Tidak ada boleh mudarat diri sendiri dan tak ada boleh mudarat orang lain. Tuan-tuan, orang kata ustaz bukan nampak pun Corona ni. Tahukah ada kat kawan tu? Pasal tak tahu tu yang kita suruh tak pergi tu. Kalau ada korang nampak tu dari kalah hitam kan tu corona senang. Ni pasal tak tahu dia tu nah. Tuan-tuan ada corona ke tak. Maka nak mengelak benda yang kita tak tahu tuan kita stop terus. Dia pun panggil kaedah sadduz zara'i, tutup lubang-lubang mudarat. Baik, ingat tu nah. Tidak wajib Jumaat masa awal corona. Kerana mengelak kemudaratan nyawa, kerana corona tuan boleh berjangkit dan menyebabkan kematian, maka kita mesti berusaha berikhtiar untuk mengelak kemudaratan. Selesai yang tu. Kemudian orang bunyi, mufti ni bila nak keluar fatwa tak wajib Jumaat, dengar nasihat Menteri Kesihatan ataupun Ketua Pengarah Kesihatan, Pangah Hisham dia panggil. Pangah Hisham tuan, asalnya anak Cina lah, duduk dengan orang yang kata-kata orang yang baik, orang saleh tuan, jadi anak angkat dia. Dia pun mana Islam lama lah kan, ngaji KAK dulu ni dia pun, kemudian UKM lah. Tak apa, bunyi nak keluar fatwa ni, tanya Menteri Kesihatan, Menteri Keselamatan, ini hukum agama, tanya mereka buat apa. Tuan-tuan, saya nak tanya ni, kalau kita yang bukan bidang mengaji perubatan, yang kita mengaji bidang lain, tak kira lah siapa-siapa pun, agak-agak tahu tak corona tu corona? Siapa yang bernama corona ni? Lepas sebutlah ada ulama-ulama tak apa tuan, susah tak apa. Tapi yang sehari dua ni, yang kita ni tahu corona, kata ada corona sebab doktor yang bagi tahu kata ada corona. Kan, betul tak? Tu pun tanya pasal apa buh nama corona, tidak corona. Kita kata kerana corona ni maknanya matahari. Kerana virus corona tu kalau tengok dalam mikroskop, tuan, bentuknya bulat, ada macam kata apa ni, bulu-bulu lah.
Kau tengok cara tu, dia tak bentuk tu macam matahari. Nama corona, bukan corolla. Baik, jadi hak yang habaq mai kata corona tu ada, pakar perubatan. Baik, kemudian pakar perubatan juga habaq corona ni boleh berjangkit. Saya pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Corona berjangkit ke tak? Tak reti. Tapi doktor kata corona ni boleh berjangkit. Tuan-tuan puan sekalian, saya nak tanya, patut kata patut hukum syarak yang kita nak buat terbit, tuan-tuan, kita tanya pakar perubatan? Jawapannya wajib. Pada kita di Juta Mufti, tuan, apa isu baru kalau melibatkan apa-apa agensi, kita kena panggil pakar dia. Mai bentang lo gini-gini, boleh kita boleh bincang hukum. Kaedah tuan kita tak faham penuh. Baik, dan sini abang, kombinasi gabungan hukum syarak dengan ilmu-ilmu keduniaan yang lain lah satu benda yang perlu. Imam Syafi'i adalah orang yang pertama yang diiktiraf, ulama yang pertama yang diiktiraf menyabitkan, mengaitkan fatwa agama dengan perubatan. Hukum tu terbit kerana alasan perubatan. Siapa yang mula buat benda tu? Kata ulama kita Imam Syafi'i. Apa contohnya? Contohnya kalau tuan baca bab fiqh dalam isu ayat, ada satu ayat namanya ayat corona. Tidak? Ayat corona. Tuan-tuan saya corona sikit, tuan dah pening dah. Ayat ada mutlak, ada musta'mal, ada mutanajis, ada musyammas. Ayat yang panas dengan sebab kena panas matahari, duduk dalam bekas yang berkarat, ataupun bekas tu tak karat, cuma dia boleh karat macam tin, macam besi. Menggunakan air musyammas, ayat yang panas dengan matahari ketika di sedang panas, hukumnya makruh. Siapa kata? Imam Syafi'i. Hukum apa ustaz? Makruh. Makruh tu hukum agama tak? Makruh hukum agama ke tak? Makruh ni hukum agama ke tak? Tuan jawab ustaz. Makruh ni hukum agama ke tidak? Ya, hukum taklifi, hukum agama ada 5. Termasuk makruh. Apa makna makruh? Tak buat lagi, tak buat dapat pahala, buat tak berdosa. Jadi orang tanya, apa alasan Imam Syafi'i mengatakan makruh guna ayat musyammas? Ayat musyammas tu saya buat ayat corona tu. Sebab corona tu makna matahari. Faham ke tak? Duk dunia tuan reka pilah. Sepatah dua duk ikut orang belakang tak apa jugalah. Kena pikir pilah tuan. Baik, jadi kerana katanya air musyammas itu yang ada ultraviolet UV, dia boleh menyebabkan penyakit sopak, putih kulit, jadi bertampung. Boleh menyebabkan sopak, itu pandangan perubatan. Kerana sopak itu tentu penyakit bersebabkan ayat musyammas. Oleh kerana ayat musyammas itu menyebabkan penyakit sopak berlaku, maka mengelaknya satu tuntutan. Walaupun tak mati, walaupun tuan tak sakit, tapi dia jadi tuan-tuan penyakit, orang kata apa ni, kulit, maka dia kata makruh. Jadi dia kaitkan hukum makruh itu dengan apa? Alasan perubatan. Sini habaq kata tuan-tuan, keperluan hukum agama ini mesti tuan digabung dengan perkara atau ilmu-ilmu yang lain. Saya tanya tuan-tuan, sekali lagi lepas Isyak, tuan-tuan pun seronok nak balik. Kita tuan-tuan ni seronok nak balik pula dah. Kerja seronok duduk luar. Bulan 3 ke bawah seronok duduk luar. Lah ni seronok duduk rumah. Saya pun tak tahu sebab apa nak keluar payah. Sebab apa ustaz? Jadi tabiat dah. Tak boleh keluar rumah baru ni PKP. Jadi duk ketagih tak mau keluar rumah. Tak tahulah betul ke tak betul. Baik, kita keluar dari masjid, tuan-tuan kelang kabut ke mana apa, geleceh jatuh tangga. Bila geleceh jatuh tangga tuan-tuan, dia remen dai. Dia pecah darah, tuan sakit.
Baik, masa tu tuan-tuan sedang sakit, ada sakit. Tuan-tuan nak pergi klinik kan, nak lipat masuk jumpa tu imam masjid. Dah sajalah. Tak kira lah apa sakit pun. Tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan jatuh tangga, pecah kepala, tuan-tuan akhirnya sakit. Tuan-tuan nak pergi klinik kan, nak main masuk masjid, tanya tu imam dah dari masjid ni. Pasal apa? Dah sakit nak merawat. Kompom semua orang, tak gaduh tuan-tuan belajar. Dia akan kata jom pergi klinik, pergi hospital. Sebab apa? Jumpa doktor. Pasal apa? Nak berubat. Pasal apa? Dia mengakui bahawa setiap perkara ada pakar masing-masing. Kalau jumpa tu imam boleh jatuh tangga tuan, dari dermen darah baru jumpa tu imam ni, saya sakit baru nak kata sabarlah. Orang yang banyak ujian ni orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Maka inta tu Allah sayang tu, dia uji banyak tu. Sabarlah, redalah, semua ni qada qadar. Yalah, betul lah tu. Itu keimanan kita. Tapi hak sakit nak kena berubat, cari klinik. Tu nak habaq kata ilmu tu ada dalam diri kita masing-masing, menunjukkan bahawa setiap perkara ada pakarnya. Betul tak ni? Saya yakin tuan, jarang sangat orang yang jatuh luka patah jumpa Tok Bomar pun tak. Tok Imam pun tak jumpa, Tok Bomar pun tak pergi. Dia pergi klinik tuan-tuan. Nah habaq kata itu pengiktirafan setiap perkara ada kepakarannya. Yang orang lain tak tahu, mesti ada kombinasi, kena ada gabungan tuan-tuan. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, cerita berkaitan dengan tak wajib Jumaat ni panjang juga. Ada orang tanya, ustaz, bila dah fatwa tu kata tak boleh pergi Jumaat 8 minggu juga. Jangan kata kita, Tok Imam sekali Yang kata Tok Imam, Tok Mufti sekali. Mufti sekali, Mufti yang keluar fatwa tu sekali-sekali dengan dia. Tak boleh pergi, nak buat lagu mana? Kan? Tuan-tuan, tiba ada orang tanya, ustaz, saya ni Islam lagi dah. Pasal apa tanya? Sebab lebih 3 kali tak pergi Jumaat. Pasal apa tanya? Kerana mereka kata Nabi kata, siapa yang tak pergi Jumaat 3 kali ke atas dengan sengaja, maka Islam keluar ke tengkok dia. Ni saya ni bukan 3 ni, dah 8 kali Islam kedak lagi. Tuan-tuan bos sekalian, dengar bagi elok. Bila fatwa kata tak boleh pergi Jumaat, tak wajib Jumaat, kita bukan tak mau pergi, tapi tak boleh pergi. Yang kata keluar Islam ke tengkok tu, fasiknya orang ni 3 kali Jumaat fail kerana dia tak mau pergi. Makna apa? Boleh pergi, wajib pergi, tapi sengaja tak mau pergi. Itu tuan-tuan fasik. Bahkan kadang-kadang boleh keluar pada agama. Wal'ayazabillah. Tengok etikad dia macam mana. Tapi hak orang ramai baru ni, bukan tak mau pergi, tapi tak boleh pergi. Ustaz, saya nak pergi, tapi mereka tak bagi pergi. Kira tak boleh pergi lah. Dah saya memang nak pergi, masjid sebelah rumah saya memang nak pergi, tapi mereka tak bagi pergi. Kira tak boleh pergi lah. Jadi awak tak pergi itu bukan sengaja. Bukan kerana tak mau, mau tapi tak boleh pergi. Maka tak boleh pergi ini menunjukkan kepada makna ada uzur. Ada uzur syar'i. Ada tuan-tuan alasan syarak, ada izin syarak mengatakan awak tak boleh pergi, maka tak berdosa. Ustaz, bila dah tak boleh pergi Jumaat di masjid, lohok kena buat ke tak? Dia tanya pula. Dah Jumaat pun tak wajib, lohok kira sekali ikut. Dia awak tak pernah rajin tuan. Kita kira sekali ikut. Kita kata dah, yang tak boleh perginya Jumaat sahaja sebab takut berimpun ramai, sebab takut berjangkit corona. Tapi kalau di rumah pak kita aja, anak beranak kita saja, maka teman sekalian tak ada kaitan pun dengan corona, maka kita wajib sembahyang ganti zuhur di rumah.
Tanya lagi, ustaz saya tak boleh pergi Jumaat sebab fatwa kata lagu tu. Maka saya pun buat zuhur di rumah. Maka saya ni dapat tak pahala Jumaat? Tanya pula dah. Yang semayangnya namanya lohok, yang tak boleh pinya namanya Jumaat. Saya hari ni buat lohok di rumah ganti Jumaat, maka saya ni dapat pahala Jumaat ke tak? Jawapannya ya. Tak kurang walaupun sedikit pahala Jumaat tu, dengan syarat awak jujur dengan solat Jumaat awak. Yang ni orang tak faham. Orang yang tak boleh pi Jumaat ganti dengan Zuhur, dia akan dapat pahala Jumaat full, tak kurang walaupun sedikit, dengan syarat dia jujur dengan niat dia. Ustaz nak tahu lagu ni jujur ke tak? Tengok sebelum PKP dia pi ke tak. Kalau sebelum PKP ni tuan, Jumaat tak nak miss, ada sihat elok pi, tiba-tiba PKP tak boleh pi, tuan-tuan, maka Zuhur di rumah dapat pahala Jumaat. Tapi hak orang nombor 2 tuan tak boleh. Hak nombor 2 ni memang tak pi Jumaat, bila tak boleh pi sebab fatwa corona. Kalau ditanya, ustaz saya ni tak pi Jumaat sebab tak boleh pi, mufti kata, bukan saya tak mau pi. Bila saya buat lohok di rumah, kira saya ni dapat pahala Jumaat ke tak? Pasal apa tanya? Saya pun sebelum PKP pun tak pi Jumaat juga. Kalau pi jawab lagu tu, awak confirm tak dapat pahala Jumaat. Pasal apa? Bohong, tak jujur. Dalilnya masa ada peluang tak pi pun, tiba-tiba tak boleh pi, maka awak tak dapat pahala Jumaat tu. Tuan-tuan sekalian, itu orang tanyalah keadaan-keadaan berkaitan tak wajib Jumaat. Yang berikut tuan-tuan sekalian, bila dah reda sikit, akhirnya kita bincang pula kan, ikut nasihat MKN dan Menteri Kesihatan, kita kata boleh Jumaat tapi 12 orang. Masa ni pun isu sakan pula dah. Tak boleh langsung, isu dah 8 minggu tak sembahyang kali-kali dengan saya. Tuan-tuan, ada sampai tahap dia ketagih, Allah minggu depan Jumaat. Dia gitu pun dah. Pasal ketagih tak pergi Jumaat 8 minggu dah. Jadi new normal. Normal baru. Tiba-tiba nak kena api. Dia lagu tu macam budak nak baru belajar bertatih tuan-tuan. Nak kena pedoh pujuk hati. Jumaat ni asyik wajib ni. Minggu depan nak kena api ni, dia kena pujuk balik. Sebab apa? Duk ketagih 8 minggu tak pergi dah. Sebab fatwa. Baik, tak apa, bila kita bincang kata 12 orang, bunyi pula dah. Pasal apa 12 orang? Baik, bila 12 orang tu isu juga, nak pilih siapa? Kita bincang medis, kalau kita kata 12 orang tu terbuka lagu tu, siapa cepat, dia dulu. Jawapannya Tok Imam berkaitan dan. Tok Imam mana? Kalau 12 orang tu, siapa main awal, dia dulu. Nombor 13 balik. Jawapannya Tok Imam berkaitan dan. Tok Imam sunat main lewat. Tok Imam sunat main lewat. Semain jemaah ni, Tok Imam sunat main seorang qomat. Itu hukum fiqahnya. Kan? Tiba kawan tuan berderah, 3 orang nombor 13 keluar. Ada yang bercadangan, kita buat bergiliang. Minggu ni 12 kawan ni, minggu depan kawan lain pula. Susah pula nak pilih 12 orang tu. Saya ingat masjid ni pun akan jadi timbul isu yang sama juga. Akhirnya kita buat keputusan 12 orang tu ialah jawatan kuasa masjid. Pasal apa? Tak kena kelai dah. Yang menjawatan kuasa kena pergi 12 orang tu. Yang bukan jawatan kuasa maka tak payah pergi. Yang syok tu ada dalam Kedah kita ni, tapi surau lah bukan masjid. Petang pagi Khamis kita kata boleh, esok tu 12 orang jawatan kuasa masjid. Kan? Hak pok surau ni pilihan tik pula. Dan jawatan kuasa tambahan petang tu. Sebab apa? Nak bagi ramai boleh pergi surau. Tapi kita bila menghadap Tuanku Sultan, Sultan kata untuk masjid sahaja, surau tak boleh lagi. Masa tu lah yang cerita masa tu. Baik, itu satu bab. Siapa 12 orang yang nak main ke masjid? Kemudian tuan-tuan, dari segi perbincangan fiqh pula, orang bunyi
Ustaz 12 ni main ikut mana? Kita ni 40 Syafi'i. Tak boleh 40 baik tak terus. Ada hal lagu tu. Kita kata benda tak boleh buat semua, jangan tinggal belakang. Kebenaran itu berdasarkan tentuan adalah keperluan, tuntutan dan kebenaran. Ikut nasihat MKN dan juga Menteri Kesihatan. Dan 12 orang tu ada pandangan mazhab sebagai ulama Syafi'i dan merupakan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Maliki. Tentu makna mazhab Maliki ni depa cukup dan sah jemaah dengan 12 orang sahaja, tak gaduh 40. Yang 40 ni Syafi'i dengan Hambali. Masa kita kata 12 orang tuan, tiba-tiba dengar Kelantan 3 orang, lagi terkejut. Kelantan 3 orang je jemaah, lagi terkejut. Tuan, rupanya dia juga ada pandangan mazhab Abu Hanifah. Ustaz, masa ni lah nak ambil mazhab ni kira nak yang mudah ni. Bukan yang mudah, kerana itu yang paling kurang mudarat. Faham kita ni? Kita tuan, kalau kata corona tak ada masa tu, tak ada corona langsung tuan, masjid tuan tak bincang dah berapa orang, mainlah berduru pun. Tapi hukum fatwa yang tersebut itu berdasarkan kepada tentuan mudarat. Kita pilih tunaikan syariat, tegakkan syiar, tapi dalam keadaan yang paling ringan mudarat. Ad-darar yuzal, al-irtikabu bi akhafid dararain. Nak kata tak wajib jemaah macam awal, kita dah dapat dah pesan corona ni dia banyak sembuh. Nampak kan ni? Corona ni dia banyak sembuh, cepat kena tapi cepat sembuh, dan ramai sembuh, reda sikit. Tapi kalau kena nak berubat payah. Kita duk timbang-timbang, kita kata ambil 12 orang. Tuan-tuan sekalian, kerana apa? Nak mengelak mudarat. Baik, tuan. Kemudian bila sebut 12 orang, satu, masa tuan-tuan sekalian sebenarnya jemaah pun tak ada di masjid. Jemaah 5 waktu tak berlaku. Termasuk masa tak wajib Jumaat, termasuk semasa yang 12 orang ni. Maknanya jemaah fardu tidak ada 5 waktu ni. Tok Bilal pun memang balik. Memang balik. Ada setengah masjid tuan, Tok Bilal tak pergi bang. Sebab apa? Sebab dia kata pertama dia seorang aja pi. Yang kedua tuan gelap malam pula. Yang tiga kubur sebelah masjid. Tapi saya dengar daripada kawan saya, seorang syekh kita lah, di Al-Ustaq tu, di Al-Ustaq sendiri, satu masjid, Tok Bilal tu pi azan, dia berasa orang duduk belakang. Tak pindah dia kata. Ni kawan saya cerita lah, ada kat Al-Ustaq satu masjid, dia kata Tok Bilal ni pi azan kan, lepas tu dia berasa ada orang duduk belakang dia. Tuan-tuan, seorang ni pick up macam-macam kak. Tiang tu pun nampak macam bukan tiang. Kadang-kadang. Jadi dia akhirnya dia punya terkejut tapi tu dia tak berlaku azan. Tapi saya nak abang kata, bila tak boleh pi jamaah 5 waktu di masjid, orang pekat bunyi. Orang kata apa? Masjid tutup, market buka. Bab agama katup, bab dunia buka. Ni orang tak erti cakap ni. Masjid tutup rapat, surau tutup terus, tapi market buka, kedai runcit buka, pasar raya buka. Buka pun jual barang basah saja. Tapi yang penting kita buka lah. Hak nu buka, hak ni tutup. Komannya kita. Tentuan bercakap lagu tu tak faham. Tentuan dengarlah, kita buat perbandingan. Buat perbandingan. Siapa yang bila dia duduk banding, mana boleh masjid tutup, market buka? Tak boleh, tak betul. Bukan tutup, terhad. Orang lain tak boleh pergi, tapi jemaah tu tak ada. Baik, saya nak habaq lagu ni. Bandingan tu silap. Kias ma'al farik. Banding tak kena orang panggil. Masjid tutup, jemaah tak boleh, market buka. Bandingan tu tak kena. Sebab apa? Perhati betul-betul lah. Saya tanya, hukum solat jamaah dalam masjid dalam satu qaryah apa dia? Cikgu, hukum dia fardu apa?
Sembahyang fardu ain, tapi sembahyang jemaah tu fardu kifayah, betul tak? Pendapat paling kuat fardu kifayah ikut mazhab Syafi'i. Makna fardu kifayah ni apa ustaz? Orang ni buat tunai wajib, terangkat hukum dari yang lain. Dengan contohnya kalau masjid kita ni, tuan-tuan tiba-tiba ada dah orang jemaah, tu imam untuk bilal. Kita tuan ni bukan corona ni, walaupun bukan corona, kita tuan-tuan main motor, start tengok, nah, enjin tak tutup, ngendap tengok, oh ada orang sembahyang dah. Tu imam tu bilal, kita pun lipat balik. Soalan saya, berdosa tak kita lipat balik? Pasal apa tanya? Sebab saya tengok tu imam dengan tu bilal sembahyang jemaah, saya balik ya. Kita baik tu berdosa tak? Sembahyang jemaah hukumnya fardu kifayah. Tu imam tu bilal sedang sembahyang jemaah, kita mai tengok, oh ada orang sembahyang jemaah lah, kita pun kena balik. Balik mai pergi tanya abang siapa lipat balik. Nah, ada orang jemaah dah. Habis tu aku balik. Tak berdosa tak aku balik tu? Tak berdosa dah. Pasal apa tak berdosa? Sebab telah terangkat wajib jemaah fardu kifayah kerana telah ada 2 orang jemaah tadi. Clear dah. Kampung kita 1000 orang, tiba-tiba 2 orang je sembahyang jemaah, telah pun terangkat dosa daripada orang lain. Dia paling tak mai pun tak berdosa dah. Saya sebut ni bukan nak suruh tak mai, tapi nak habaq dari segi hukum dia, bandingan dia. Baik, soalan yang kedua, apa hukum buka market? Hukum buka kedai runcit, jual beras, jual gula, minyak nyok apa semua ni, apa hukum dia? Hukum buka kedai dalam satu qaryah untuk jual barang keperluan, hukum dia apa dia? Sunat ke harum? Fardu kifayah. Ustaz, wajib ke? Ya, cuma wajib kifayah. Mana kalau dalam qaryah ada orang jual, kalau seorang tu buka kedai jual cukup, kira terlepas dah dosa kita. Tuan-tuan jangan buat main, nampak menega macam dunia, tapi hukum syarak kata fardu kifayah. Pasal apa? Kalau dia tak ada, jadi payah hidup. Nak makan minta mana? Tak tahulah. Beras tak ada orang jual, nyanyok tak ada, tuan-tuan, gula tak ada. Maka menyediakan keperluan orang ramai dalam satu qaryah, tuan-tuan, fardu kifayah. Maknanya ni hukum ni, qaryah kita ni mesti ada orang buka kedai. Mesti orang kena buka kedai. Kalau dia tak buka, berdosa dia. Sebab kedai dia yang ada. Kalau orang lain tak buka, dia tak buka, berdosa lah mereka. Sebab apa? Orang tak boleh cari keperluan. Tuan-tuan lah, maknanya menega ni hukum syarak ke tak? Menega ni hukum syarak ke tak? Masuklah. Nah, fardu kifayah. Kalaulah tak ada siapa yang buka kedai langsung sampai orang susah nak makan minum, maka dia berdosa. Mesti ada yang usaha buka kedai, jual barang keperluan. Mai sembahyang jamaah di masjid fardu kifayah, 2 orang sembahyang dah cukup. Buka kedai untuk orang ramai pun fardu kifayah, 1 kedai buka dah cukup. Tuan-tuan, nak makan boleh wakil ke orang tak? Tak nak makan lapar, nak makan boleh wakil ke orang tak kalau makan? Saya lapar ni, lapar. Tiba saya tak apalah, hang tolong makan bagi pihak lah. Boleh tak lagu tu? Tak boleh. Masing-masing dengan keperluan masing-masing. Fardu kifayah, oh Tok Imam pindah, wakil Tok Imam lah. Tok Imam dengan Tok Bilal, tak apa kami wakil hampa 2 lah. Mayang jemaah kami duduk di rumah. Oh Tok Imam kata wakil, tak apalah, mayang jemaah boleh wakil. 2 orang cukup dah. Tapi kalau lapak tu sekalian, masing-masing nak kena makan. Sebab tu yang kedai berderu tu, buka kedai ramai sebab ramai nak kena makan. Mayang bila berjemaah tuan, tak ramai sebab 2 cukup dah. Maka jangan buat bandingan, kan masjid katup, market buka market fardu kifayah, sebenarnya jemaah 2 orang pun fardu kifayah. Boleh nampak ni?
Dia tuan pertimbangan tu yang dalam fikir tu. Ahli hukum yang bicara. Kita sedap cakap sebab ikut emosi kita. Tuan-tuan, tak apalah. Jadi salah siapa yang piduk angin masa tu, angin. Piduk kata masjid katuk, market buka. Kawan hak kata tu pun dia pergi market juga tuan-tuan. Kerana nak cari benda makan dan sebagainya. Baik. Kita ni tuan duduk dalam keadaan tak mau berdosa saja. Kita ni duduk hari ni tambah pahala. Yang kedua tak mau buat dosa. Bila ada jemaah dah 2 orang, kita tak boleh pergi, kita confirm tak berdosa kalau boleh pergi pun. Market tuan-tuan kalau dia tak buka berdosa dia. Sebab kalau dia tak buka orang tak boleh nak makan. Mau tak mau dia wajib buka. Makan pula tak boleh okey, nak kena makan sendiri tuan. Tu yang kedai penuh tu. Dia takkan sama bandingan tu. Faham tak? Baik, tuan-tuan sekalian, tak boleh ni dah bunyi dah ni apa nama. Kita punya isyarat dah bunyi, saya tak boleh panjang kot. Kalau ikut nak bahas tu 2-3 benar lagi tuan-tuan sekalian lah. 2-3 benar lagi lah. Saya sebut kes banyak di isunya. Baru cerita sampai tentang isu yang solat Jumaat 12 orang. Saya rasa nak perhabis pun mungkin tak akan habis. Nak panjang pun tak boleh. Kemudian saya berniatlah tuan-tuan untuk sambung tajuk kita ni pada pertemuan minggu depan, minggu 5 minggu 5 bincang baiklah kalau ada rezeki jumpa minggu depan, tak ada rezeki bulan depan nak sambung fatwa-fatwa corona ni dan sembang-sembang orang tuan-tuan bos sekalian. Baik, jadi tuan-tuan semasa tutup pada apa nama majlis malam ni, sukalah yang saya nak sebut tentang tabiat tahmid Jumaat tu. 2 minggu lepas jumpa seorang kawan, dia kata ustaz jom pergi mengai. Saya kata bila? Jumaat depan hak baru ni lah. Jumaat tu. Dia kata kami duk rasa lah masjid penuh dah, kalau pergi pun tak boleh. Tak boleh masuk. Seminggu lagi tuan. Jadi nujum 4 belalang. Pasal apa? Duk rasa masjid tu penuh, kalau pergi pun tak boleh masuk. Seminggu lagi habis tu pergi mengai terus lah senang. Tuan-tuan, ini bahaya juga tuan. Hukum syarak peringkat awal tak wajib pergi Jumaat kerana alasan mudarat. 12 orang tu dia nombor 13 tak wajib pergi juga. Bila main 60 dia nombor 61 tak boleh pergi juga. Dia bawa dengan perangai tu dia tagih. Dia kata saya duk rasa 250 orang tu penuh aku, kalau pergi pun tak boleh masuk lah. Habis tu baik pergi mengai terus lah. Takut dia tagih tuan lah. Wal'ayazabillah. Baik tuan-tuan, itu sekadar apa nama cerita kita. InsyaAllah kalau bertemu kali yang berikut, saya akan sambung tentang salat tarawih di rumah, sembahyang raya di rumah, pegang tongkat khutbah di rumah. Kemudian tuan-tuan sekalian lagi apa nama cerita berkaitan dengan mandi mayat corona tanpa mandi dengan air. Tayamum atas beg plastik, atas pakaian plastik tu saja. Apa cerita ni tuan-tuan sekalian. InsyaAllah itu isu yang ke depan. Setakat itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya ni memang musafir jauh. Saya dah buat jamak tadi. Saya minta dari dululah. Perjalanan masih jauh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المسلم والهم الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحمد لله رب العالمين.